Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran secara online. Hari ini Ustazah akan mengajar tajuk pelajaran yang ke-25. Syukur menyubur iman. Standard kandungan, merumus konsep bersyukur dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran, yang pertama menyatakan pengertian bersyukur. Yang kedua, menyatakan dalil nakli berkenaan dengan bersyukur. Yang ketiga, menyatakan contoh sifat bersyukur yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjelaskan cara bersyukur berserta contoh. Yang kelima, menerangkan ciri orang bersyukur. Yang keenam, merumuskan hikmah bersyukur. Dan yang terakhir, mengamalkan sifat bersyukur secara beradab dan istiqamah. Maksud bersyukur. Maksud bersyukur dari segi bahasa, pujian. Manakala istilah menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat yang dikurniakan serta mematuhi semua perintahnya. Dalil nakli, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur. Dalil nakli yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'imi syakir minal azri mithlu ma lis-sha'imi sabir." Riwayat Al-Bukhari. Yang bermaksud sesungguhnya yang makan dan dia bersyukur atas nikmat itu, maka dia diberi pahala sama seperti orang berpuasa yang sabar. Seorang lelaki datang bertanya kepada Abu Hazim, "Bagaimana mata bersyukur?" Ia menjawab, "Jika engkau melihat sesuatu yang baik, engkau membicarakannya, dan jika engkau melihat sesuatu yang buruk, engkau menutupinya." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana telinga bersyukur?" Ia menjawab, "Apabila engkau mendengar sesuatu yang baik, engkau memerhatikannya, dan apabila engkau mendengar keburukan, engkau menghindarinya." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana tangan bersyukur?" Ia menjawab, "Engkau tidak mengambil apa-apa yang bukan hakmu, dan engkau tidak menahan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada kedua-dua tangan itu." Contoh-contoh sifat bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam solat malam hingga kedua kaki baginda bengkak. Lalu isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Afala akuna 'abdan syakura." Yang bermaksud, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Surah Ibrahim ayat 7. Yang bermaksud, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahi nikmatku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Contoh yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyeru umatnya supaya sentiasa bersyukur, sama ada sesama makhluk atau kepada pencipta. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
Sesiapa yang diberi sesuatu kebaikan, maka katakan kepada orang yang berbuat baik itu, jazakallahu khairah. Yang bermaksud semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya hal tersebut membuktikan kesungguhan dalam berterima kasih. Banyak kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan sikap para Nabi yang terkenal dengan sifat syukur. Antaranya dalam surah Isra ayat yang ketiga, surah Al-A'raf ayat 144, Suratun Nahl ayat 120 hingga 121, Suratun Naml ayat 40, Suratun Naba ayat 13. Cara dan contoh bersyukur. Terdapat 3 cara seseorang hamba boleh bersyukur. Yang pertama, bersyukur melalui hati. Yang kedua, bersyukur melalui lisan. Dan yang ketiga, bersyukur melalui perbuatan. Apakah yang dinamakan bersyukur melalui hati? Yakni yakin bahawa nikmat yang diterima adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut Alhamdulillah. Bersyukur, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur melalui lisan ialah menyebut dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sifat bersyukur. Mengucapkan terima kasih kepada manusia, bercakap perkara-perkara yang baik. Bersyukur melalui perbuatan. Yang pertama, menunaikan amalan-amalan fardu dengan tekun dan istiqamah. Memperbanyakkan amalan bersedekah, melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya, dan melakukan sujud syukur apabila mendapat nikmat atau terlepas daripada musibah. Syukur dibina atas 5 asas utama, iaitu yang pertama, merendah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui nikmat yang diterima, memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan, tidak menggunakan nikmat ke jalan yang salah. Ciri-ciri orang yang bersyukur. Terdapat 5 ciri-ciri utama orang yang bersyukur. Yang pertama, rajin dan tekun beribadah. Yang kedua, bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Yang ketiga, sentiasa berasa qanaah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menjadi seorang yang pemurah. Dan yang kelima, sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah bersyukur. Terdapat 4 hikmah bersyukur. Yang pertama, hidup dan keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa beramal soleh. Yang kedua, dikurniakan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesungguhan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dimurahkan rezeki dan bertambah nikmat kerana sentiasa redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kerana bertambahnya keimanan dalam diri. Contoh pengakuan nikmat sebagai tanda bersyukur. Pengakuan dari segi hati, mata, telinga, kepandaian dan harta. Hati yang sentiasa berusaha memahami kebaikan, suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata pula melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Telinga pula mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar nasihat-nasihat agama. Manakala kepandaian mengajar rakan yang kurang pandai, harta bersedekah dan berzakat. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.